Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya bersama ahli kumpulan yang lain akan membentangkan tentang projek mini dan kerja amali yang kami lakukan di bawah subjek IBS in Sustainable Construction kod DCC 30082 yang dibimbing oleh pensyarah Zulfadli Muhammad Nor. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hadiza binti Abdul Rasid, nombor metrik 07DKA 21F1004. Hai, nama saya Arsyad bin Abdul Nasir, nomor metrik saya 07DKE21F1016. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amin bin Mansur, nombor matriks 07 DKE 21F1024. Hai, nama saya ialah Alin Zamis dan nombor metrik saya ialah 07 DKE 21F1034. Hello, my name is Muhammad Afif Jazimi bin Muhammad Aliul. My metric number is 07DKA21F1038. Langkah-langkah keselamatan. Yang pertama, kasut keselamatan dengan tapak anti-gelincir khas mesti dipakai. Yang kedua, pakai peralatan perlindungan badan peribadi PPE tambahan seperti kasut keselamatan, baju bengkel, sarung tangan dan seumpamanya. Yang ketiga, gunakan produk yang melindungi kulit dan basuh tangan dengan bersih pada penghujung shift kerja. Gunakan sarung tangan kapas bersalut dan buka sarung tangan kulit apabila perlu. Yang keempat, beri sepenuh perhatian ketika melakukan kerja. Yang kelima, gunakan alatan yang bersaiz dan bentuk yang sesuai untuk kerja. Yang terakhir, sentiasa ikut prosedur yang betul. Untuk peralatan dan bahan, yang pertama metal float, digunakan untuk melicinkan permukaan konkrit. Yang kedua, gouging trowel, untuk mencampurkan mortar dalam kuantiti kecil dan untuk menggantikan mortar yang hancur dan menampalkan konkrit. Yang ketiga, cement tray, untuk meletakkan simen dalam kuantiti yang kecil semasa kerja menyapu simen di permukaan dinding. Seterusnya, baldi simen, digunakan untuk mengangkut air atau pasir dan bancuan simen dalam kuantiti yang kecil. Seterusnya, sponge float, digunakan untuk kemasan plaster berasaskan pasir untuk mendapatkan kemasan rende yang licin. Yang terakhir, plastering trowel, digunakan untuk membuat mortar untuk disapu dengan rata dan kemas di setiap lapisan bata. Peralatan tambahan yang kami gunakan ialah pembancu simen, penimbang air, dan gergaji bata. Seterusnya, prosedur projek mini bata yang kami lakukan ialah: yang pertama, sediakan bancuan mortar iaitu simen dan pasir dengan nisbah 1:2, lalu campurkan air sehingga sebati. Yang kedua, simen mortar yang siap dibancu akan diisikan ke dalam baldi. Yang ketiga, kemudian tentukan tempat dan sudut untuk mendirikan tembok ikatan bata. Seterusnya, proses mengukur. Tentukan ukuran pada sudut supaya aras ukuran bata tersebut sebagai panduan dan memastikan keselenjaran setiap butir bata dan lapisannya. Yang kelima, ukur bata menggunakan pita pengukur dengan pensel penanda mengikut ukuran yang ditetapkan. Seterusnya, proses memotong. Setelah itu, potong bata yang melebihi saiz daripada ukuran yang ditetapkan. Proses mencantum atau membina. Seterusnya, mortar diletakkan lebih kurang sama dengan saiz asal bata di permukaan lantai. Yang ke-8, letakkan bata penuh di atas mortar tadi dan ratakan dengan mengetuk bata tersebut dengan tukul getah secara perlahan-lahan. Selepas itu, uji kestabilan bata dengan menggunakan penimbang air. Kemudian pula, diikuti dengan bata penuh sebagai bata kedua bagi lapisan yang pertama. Ulang langkah 7 hingga 9 sehingga bata siap dilekatkan bagi lapisan pertama. Ratakan sisa mortar di sekeliling bata tersebut dengan menggunakan plaster trowel dan bekas pemegang mortar. Ulang langkah 7 hingga 12
sehingga lapisan kedua. Yang terakhir, proses kemasan. Biarkan lapisan bata kering selama sehari dan setelah kering, buat kemasan pada bata tersebut. Ratakan setiap sisi bata menggunakan mortar simen agar nampak halus. Akhir sekali, dibiarkan sehingga kering. Kesimpulan projek mini ini, melalui projek mini yang telah kami lakukan menggunakan bata ringan, kami dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan subjek dan projek mini ini seperti yang pertama, langkah keselamatan yang perlu dipatuhi sepanjang melakukan projek mini. Yang kedua, peralatan dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, cara menggunakan atau mengendalikan peralatan dengan betul. Yang keempat, mengetahui fungsi setiap bahan dan peralatan. Yang terakhir, berpeluang untuk melakukan projek mini bata ini. Langkah-langkah keselamatan. Yang pertama, kasut keselamatan dengan tapak anti-gelincir khas mesti dipakai. Yang kedua, pakai peralatan perlindungan badan peribadi PPE tambahan seperti kasut keselamatan, baju bengkel, sarung tangan dan seumpamanya. Yang ketiga, gunakan produk yang melindungi kulit dan basuh tangan dengan bersih pada penghujung shift kerja. Gunakan sarung tangan kapas bersalut dan buka sarung tangan kulit apabila perlu. Yang keempat, beri sepenuh perhatian ketika melakukan kerja. Yang kelima, gunakan alatan yang bersaiz dan bentuk yang sesuai untuk kerja. Yang terakhir, sentiasa ikut prosedur yang betul. Seterusnya ialah bahan dan peralatan. Untuk kerja amali ini kami menggunakan C-channel sebagai bahan. C-channel digunakan secara meluas dalam pembinaan sebagai penyokong bangunan, dinding, bumbung, dan siling. Istilah C-channel merangkumi pelbagai jenis dimensi dan size. Seterusnya, peralatan yang digunakan. Yang pertama ialah mesin pemotong besi. Ini untuk memotong kayu, acuan, dek, aluminium, dan logam, bukan ferrous, lain dengan syarat lebar dan kedalaman sesuai dengan sekatan gergaji. Yang kedua ialah mesin gerudi. Mesin gerudi ini digunakan untuk memacu skru dengan cepat. Ini adalah pemutar skru tugas berat yang dibuat untuk bekerja dengan bahan yang lebih padat, lebih berat, dan untuk jangka masa yang lebih lama. Peralatan yang seterusnya ialah mesin pencenai. Mesin pencenai ini digunakan dalam proses pemotongan logam yang mana ianya mengeluarkan logam atau bahan lain di dalam bentuk serpihan kecil dengan cara pemusingan roda. Seterusnya, gergaji besi. Gergaji besi ini digunakan dalam kerja-kerja kejuruteraan untuk memotong logam dan lain-lain kerja yang sesuai seperti pemotongan pipe keluli lembut, pipe PVC, dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir ialah pita pengukur, berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang. Peralatan yang kita gunakan seterusnya ialah skru pengikat berulir dengan kepala 6 sisi. Dan yang terakhir ialah sesiku L. Sesiku L ini digunakan untuk membuat garisan bersudut tepat, yaitu 90 darjah, dan menguji kerataan sesuatu permukaan. Seterusnya, kerja amali yang kami lakukan adalah untuk membina kerangka atap menggunakan C-channel. Prosedur yang pertama iaitu proses mengukur. Dalam proses kerja mengukur, sediakan peralatan untuk mengukur seperti pita pengukur, sesiku L, dan pensel penanda. Yang kedua, ukur C-channel mengikut pelan reka bentuk yang ditetapkan menggunakan pita pengukur dan pensel penanda. Prosedur seterusnya pula ialah dalam proses menanda. Semasa ingin menanda C-channel,
gunakan sesiku L untuk menanda supaya rata di setiap keliling si channel. Prosedur yang berikutnya pula ialah proses memotong. Setelah selesai melakukan kerja-kerja mengukur dan menanda, potong si channel menggunakan mesin pemotong besi atau gergaji besi. Setelah selesai semua kerja pemotongan si channel, diikuti dengan proses kemasan, di mana pangkas bahagian yang tajam dan tidak rata menggunakan mesin canai mudah ali jika perlu. Kemudian, prosedur yang terakhir sekali ialah proses memasang atau membina, iaitu menyambung semua bahagian si channel yang sudah dipotong dan dikemaskan mengikut pelan reka bentuk yang ditetapkan menggunakan mesin gerudi mudah ali. Kesimpulannya, melalui kerja amali yang telah kami lakukan iaitu membina kerangka atap menggunakan si channel, kami dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan subjek dan kerja amali ini seperti langkah keselamatan yang perlu dipatuhi sepanjang melakukan kerja amali. Yang kedua, peralatan dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui cara menggunakan atau mengendalikan peralatan dan mesin dengan betul. Dan yang keempat, mengetahui fungsi setiap bahan, peralatan dan mesin. Dan yang kelima, berpeluang untuk melakukan kerja amali si channel ini. Sekian, itu sahaja daripada kami. Juga terima kasih kepada Sir Zulfadli Muhammad Noor selaku pensyarah kursus di sisi 30082 di atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau sepanjang melakukan projek mini dan kerja amali ini dengan jayanya.